Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi anak-anak pelajar semua. Semoga dalam keadaan sihat, bertenaga, berminda positif dan terus berkobar-kobar untuk meneruskan perjuangan menggapai cita-cita menjejaki kaki ke universiti, iaitu fasa kehidupan yang paling indah. Amin. Semoga tercapai hajat masing-masing. Okey, anak-anak pelajar, untuk meneruskan kelas PDPR kita pada hari ini, kita masih pada bahagian C, penulisan esei SEM 1. Okey, hari ini bagi memanfaatkan buku LP yang kamu beli, cikgu buat persediaan persediaan bahan secara rakaman sebagai pencerahan. Okey, cuma untuk kali ini, kita fokus kepada 10 esei pertama dahulu. 10 esei pertama yang ada dalam buku LP. 10 soalan esei dalam buku LP. Okey, di samping itu cikgu juga selitkan sedikit tentang teknik penulisan esei pengajian am sebagai ulangan. Sebagai ingat balik apa yang telah kita pelajari sebelum ini. Setelah itu, setelah kamu menelitilah rakaman ini sampai habis, setelah kamu meneliti setiap perkara dalam rakaman ini, cikgu minta kamu melaksanakan aktiviti atau latihan berikutnya. Arahan tersebut kamu boleh lihatlah dalam grup Telegram. Dah bersedia? Jom kita mulai dengan PDPR kita hari ini. Sebelum tu, bagi pelajar Islam, jom kita berdoa bersama-sama. Berdoa. Begitu juga dengan pelajar bukan Islam, berdoa melalui ataupun cara masing-masing, dan masing-masing perlulah perbetulkan niat. Tetapkan niat yang betul untuk belajar supaya perjuangan ataupun pembelajaran kita pada hari ini diberkati oleh Tuhan. Kelas. Lihat slide yang terpampang di sini. Seperti mana cikgu sebut tadi, penulisan esei semester 1. Fokus PDPR kita pada hari ini, cikgu bahagikan kepada kepada dua bahagian, iaitu yang pertama, kita sentuh sedikit tentang tips penulisan. Kita recall balik, refresh balik kaedah penulisan. Untuk hari ini cikgu paparkan satu kaedah yang boleh diaplikasi oleh pelajar. Kemudian barulah kita masuk objektif kita yang hari ini, iaitu perbincangan soalan-soalan esei yang terkandung dalam buku LP yang kamu beli. Walaupun kita tak bersua muka, dan bagi mengelakkan supaya buku tersebut bukanlah sia-sia, jadi kita manfaatkan melalui rakaman inilah, pencerahan yang cikgu buat dalam rakaman ini. Cikgu harap kamu beri perhatian, meneliti, mengamati setiap pencerahan yang cikgu akan sampaikan, dan kemudian dikukuhkan dengan soalan-soalan atau latihan susulan selepas pencerahan, rakaman pencerahan perbincangan soalan LP, pencerahan soalan-soalan esei yang ada dalam buku LP. Jom. Kita lihat dulu teknik penulisan esei pengajian am 900/1. Sebelum tu cikgu paparkanlah penulisan esei pengajian am berbeza dengan penulisan esei bahasa Melayu. Apa perbezaan yang paling utama, yang paling ketara, iaitu penulisan esei pengajian am, pemberatannya iaitu dari segi fikiran, buah fikiran. Bukan bahasa seperti mana bahasa Melayu. Bermaksud penilaiannya juga adalah dititik beratkan pada fikiran. Iaitu 80% berbanding dengan bahasa dinilai hanya 20% sahaja.
Okey, apakah yang dimaksud dengan fikiran yang merangkumi 80%, iaitu seperti yang kamu dah didedahkan dengan penulisan esei, iaitu tentang kehendak soalan. Okey, kemampuan kamu untuk memberi menganalisis dahulu soalan berdasarkan isu, berdasarkan kehendak soalan, berdasarkan skop jawapan, berdasarkan kombinasi jawapan dan lainlah. Okey, ini dari segi fikiran. Kemudian kamu perlu sampaikan, okey, kamu terjemahkan dalam bentuk hujahan, iaitu penulisan esei lengkap yang merangkumi idea dan huraian. Okey, manakala bahasa, okey, seperti mana bahasa Melayu juga, okey, dinilai berdasarkan aspek strukturnya, tata bahasanya dan juga format. Okey, inilah keseluruhan rumusan apa itu penulisan esei khususnya dari segi penilaian. Okey, cikgu sebut sekali lagi lah, ulang sekali lagi. Dari segi format pemakahan, penulisan esei pengajian am dibahagikan kepada 4, dinilai berdasarkan 4 kriteria ini, iaitu idea. Okey, idea 5 kali 2 10, bermaksud satu idea membawa markah 2. Okey, 5 idea 10. Kemudian huraian, setiap idea utama diikuti dengan huraian, maka diperuntukkan 2, dan setiap idea utama hanya perlu diberi 5, jadi juga 10. Okey, manakala markah untuk format 1, seperti mana yang cikgu sebut sebelum ini, format diambil di kemampuan seseorang pelajar untuk mendapat markah 1 apabila rupa paras ataupun format badan sesuatu esei tersebut ada pengenalan, ada isi dan ada penutup, maka layaklah seseorang pelajar tersebut mendapat markah format. Okey, jadi jumlahnya totalnya 25. Jadi di sini 21, bakinya 4. Bermaksud bahasa yang dimaksudkan dengan 20% bersamaan dengan 4 markah sahaja. Walau bagaimanapun, bahasa walaupun hanya 4 markah, tetapi juga perlu diberi penekanan, sebab penguasaan bahasa yang lemah mempengaruhi penyampaian kamu, mempengaruhi hujahan-hujahan ataupun penulisan idea yang kamu terjemahkan dalam esei pengajian am. Okey, struktur tata bahasa. Okay, kamu telah pun didedahkan, telah pun tahu bagaimana struktur dinilai, bagaimana tata bahasa dinilai. Okey, jelas? Okey, untuk hari ini sebelum kita membincangkan 10 soalan esei yang terkandung dalam buku LP, cikgu beri pendedahan ataupun tips ataupun teknik cara menulis sesuatu esei. Dan teknik ini perlulah kamu jadikan sebagai salah satu panduan, salah satu kaedah yang boleh kamu gunakan untuk 10 soalan esei nanti yang akan kamu perlu dijadikan sebagai satu latihan pengukuhan. Okey, untuk contoh bagi menjelaskan tentang teknik penulisan esei pengajian am, cikgu memilih topik, memilih tajuk berkenaan dengan budaya hedonisme. Okey, contoh soalan. Okey, tadi dia punya topik dia, ini salah satu contoh soalan yang boleh ditanya tentang budaya hedonisme. Okey, soalan berbunyi, kebelakangan ini segelintir golongan muda didapati lebih mengutamakan budaya hedonisme. Langkah tertentu perlu dilakukan untuk memastikan golongan ini tidak melupakan budaya tempatan. Jelaskan. Okey, jadi kamu dah tahu kata tugasnya berada di akhir. Okey, kemudian apabila berada di akhir bermaksud dua ayat yang
ada dalam soalan ini perlulah diamati, diteliti dengan berhati-hati. Okey, kita lihat ayat yang pertama. Kebelakangan ini segelintir golongan muda didapati lebih mengutamakan budaya hedonisme. Okey, manakala ayat yang kedua, langkah tertentu perlu dilakukan untuk memastikan golongan ini tidak. Golongan ini, golongan muda, okey, merujuk pada golongan muda, tidak melupakan budaya tempatan. Tidak lupa budaya tempatan masing-masing. Okey, jadi jelas di sini kata kuncinya adalah langkah. KS yang kedua. Adakah ini KS yang kedua? Adakah ayat pertama mempunyai KS? Okey, kita tengok nanti. Okey, terjawab persoalan. Kehendak soalan untuk soalan yang terpapar di sini iaitu langkah untuk memastikan golongan ini tidak melupakan budaya tempatan. Adakah 5-0? Adakah 3-2? Okey, jom kita tengok ayat yang pertama. Kebelakangan ini segelintir golongan muda didapati lebih mengutamakan budaya hedonisme. Okey, anak-anak pelajar, kamu perlulah berhati-hati, baca dengan teliti, baca dengan berhati-hati. Okey, cuba fahami ayat ini hanya ayat penyata ataupun mempunyai kehendak soalan. Okey, disebabkan ayat pertama ini tidak mempunyai kata kunci yang jelas, tidak mempunyai istilah yang jelas seperti mana ayat yang kedua iaitu langkah. Okey, jadi bagaimanakah untuk nak mengenal pasti ayat pertama ini mempunyai kehendak soalan atau tidak? Okey, pertamanya kamu kena amati ayat ini dengan berhati-hati disebabkan kehendak kata kunci tidak jelas. Okey, bagaimanakah untuk nak tahu bahawa ianya mempunyai kehendak soalan atau tidak? Sebenarnya melalui latih to be, melalui bentuk-bentuk soalan. Kamu didedahkan dengan pelbagai bentuk soalan. Dari situ kamu dapat melihat sama ada atau dapat menilai sama ada satu-satu ayat tersebut, khususnya seperti soalan ini, ayat yang pertama mempunyai kehendak soalan atau tidak. Okey, hanya boleh terjawab hanya melalui pendedahan pelbagai ataupun perbanyakkan, perbanyakkan meneroka, menganalisis soalan supaya kamu mahir kata kunci ataupun menganalisis soalan mengikut kehendak soalan yang dikehendaki dan mampu menulis esei dengan sempurna atau tidak menyeleweng. Okey, bila dibaca ayat ini, kebelakangan ini segelintir golongan muda didapati lebih mengutamakan budaya hedonisme, merujuk kepada punca atau kita boleh sebut dalam persoalan sebab golongan muda didapati lebih mengutamakan budaya hedonisme. Kenapa? Jadi kamu perlu beri sebab-sebab. Golongan muda ini lebih mengutamakan budaya hedonisme. Mengapa golongan muda didapati lebih mengutamakan budaya hedonisme? Maka terjawablah ada 2 KS. 2, 3 atau 3, 2. Okey, jom analisis soalan seperti yang cikgu sebut tadi. Kita lihat semula. Topiknya, tema lah, sosial dan budaya. Budaya hedonisme ni merupakan isu di bawah tema sosial dan budaya. Apabila melihat sukatan mata pelajaran, kamu kena rujuk bahagian C. Bahagian C untuk SEM 1. Kamu perincikan. Tengok sosial dan budaya seperti apa? Sains, teknologi
Dia punya sub-topik ataupun isu-isunya seperti apa. Okey, setiap kali nak belajar, setiap kali nak study, kamu disarankan merujuk kepada sukatan supaya kamu tidak tersasar apabila membuat persediaan menghadapi peperiksaan. Okey, fokus isu seperti yang cikgu sebut tadi, sebab-sebab mengutamakan budaya hedonisme, dan KS yang kedua, langkah memastikan golongan ini, golongan muda, tidak melupakan budaya tempatan. Okey, maka kombinasi jawapan 3 tambah 2 atau 2 tambah 3. Itu dari segi analisis soalan. Okey, langkah seterusnya apabila kamu telah menguasai, dah mengenal pasti dari segi kehendak soalan, satu-satu soalan, khususnya soalan peperiksaan sebenar. Okey, kamu dah dapat mengesan kehendak soalan dan mampu menganalisis soalan dengan baik. Okey, seterusnya dah tentu dari segi pendahuluan. Okey, pembinaan atau penulisan pendahuluan. Pastikan setiap daripada kamu dahulukan dengan pendahuluan. Okey, satu perenggan sebelum menulis idea utama diikuti dengan huraian. Okey, untuk pendahuluan teknik disarankan, antara teknik yang disarankan iaitu menggunakan teknik ayat arah. Ayat arah ialah ayat yang diubah suai dari soalan. Diubah suai dari soalan. Itu dimaksudkan dengan ayat arah. Okey, hanya diubah suai dari soalan, bukan bermaksud salin balik soalan. Ayat arah, ayatnya minta maaf, ayat arah menjurus kepada kehendak soalan. Okey, itu teknik yang digunakan. Okey, sebagai contoh, kebelakangan ini segelintir golongan muda didapati lebih mengutamakan budaya hedonisme. Oleh itu, pelbagai langkah tertentu perlu dilakukan untuk memastikan golongan ini tidak melupakan budaya tempatan. Okey, nampak bagaimana teknik digunakan, dan teknik ini adalah lebih mudah. Okey, lebih mudah, dan kamu hanya perlu berpandukan kepada soalan tanpa berfikir panjang ataupun tanpa membuang masa. Pendahuluan bagaimanakah perlu ditulis. Okey, jadi disarankanlah menggunakan soalan sebagai panduan, iaitu teknik ayat arah diubah suai dari soalan. Apa maksud diubah suai dari soalan? Iaitu kamu lihat ayat yang pertama, segelintir golongan muda didapati lebih mengutamakan budaya hedonisme. Okey, sentuh tentang isu, kemudian dalam masa yang sama ayat ini membawa kepada punca-punca, dan seterusnya menegaskan tentang langkah yang perlu dilakukan. Okey, saranan. Oleh itu, pelbagai langkah tertentu perlu dilakukan untuk memastikan golongan ini tidak melupakan budaya tempatan. Memadai 2 ayat sahaja. Okey, jangan meleret-leret, jangan buang masa, jangan masukkan idea-idea utama atau menyenaraikan 5 idea utama dalam pengenalan. Jangan buang masa. Okey, dalam pengenalan tidak mempunyai penilaian khusus ataupun dari segi markah khusus untuk pendahuluan, pengenalan. Okey, bagaimanakah dinilai? Iaitu balik pada yang tadi, iaitu penilaian dari aspek format. Okey. Okey, seterusnya kamu juga boleh menggunakan teknik selain ayat arah tadi, kamu juga boleh menggunakan ayat rangsangan. Okey, ayat rangsangan ialah ayat yang berkaitan dengan tema atau soalan karangan. Tema. Ayat rangsangan tidak membincangkan perkara yang akan disentuh dalam perenggan isi. Tidak membincangkan perkara yang akan disentuh dalam perenggan isi, seperti mana ayat arah tadi yang menyebut tentang langkah-langkah, yang menyebut secara tak langsung tentang sebab, iaitu kehendak soalan. Okey, contoh. Okey, kamu boleh bina pendahuluan dalam menggunakan teknik ayat rangsangan, iaitu golongan muda merupakan aset kepada negara.
Oleh itu, golongan ini hendaklah diberi perhatian agar tidak terlibat dalam apa-apa kegiatan negatif, khususnya berkaitan nilai dan budaya. Okey, kamu nampak bagaimanakah pembinaan pendahuluan ataupun pengenalan kategori teknik ayat rangsangan, iaitu bersifat umum tetapi masih lagi menyentuh tentang isu soalan, okey, secara umum seperti golongan muda. Okey, kemudian seperti kegiatan negatif, okey, bersifat umum, tidak menyebut secara khusus tentang budaya hedonisme. Budaya hedonisme sudah tentu iaitu budaya ataupun cara hidup yang terlalu mengutamakan keseronokan yang melampau, maka ianya negatif dan berkait dengan nilai dan budaya, iaitu sentuh tentang budaya tempatan tadi. Okey, jadi kamu buatlah olahan ayat, olahan kamus sendiri mengikut ayat rangsangan. Okey, jelas? Bolehlah pilih sama ada ayat arah atau ayat rangsangan. Okey, sekiranya kamu kabur ataupun masih tidak faham bagaimanakah penggunaan teknik pendahuluan, teknik ayat rangsangan untuk membina sesuatu pendahuluan, cikgu sarankan kamu menggunakan kaedah yang paling mudah, yang paling simple, iaitu ayat arah. Okey, untuk pembinaan pendahuluan lebih mudah, lebih senang. Betul atau tidak? Okey, terpulang kepada masing-masing. Okey, kamu menggunakan kebijaksanaan masing-masing dan kamu sendirilah yang buat penilaian kemampuan kamu untuk memilih yang mana satu. Okey, berdasarkan kemahiran masing-masing lah. Okey. Seterusnya kita lihat dari segi idea ataupun langkah seterusnya. Setelah kamu nampak bagaimana nak seperti biasa, seperti mana sebelum ini, PDR sebelum ini cikgu telah dedahkan, dah tentu kamu sebelum menulis esei perlu merangka, sebelum buat draft dulu. Setelah kamu menganalisis soalan, kemudian kamu buat draft, kamu buat rangka dari segi pengenalan, dari segi idea dan dari segi penutup. Okey, tadi selesai dari segi pengenalan, dah nampak macam mana nak bina pengenalan. Seterusnya dari segi idea, apa langkah atau tindakan yang perlu dilakukan, iaitu menyenaraikan isi. Okey, berdasarkan soalan tadi mempunyai dua kehendak soalan, iaitu sebab dan langkah. Maka kamu list, kamu senaraikan sebanyak mungkin sebab dan juga langkah yang pada kamu relevan berdasarkan latihan-latihan sebelum ini, yang lambakan soalan yang telah kamu buat persediaan sebelum memasuki Dewan Peperiksaan, kemudian berdasarkan bacaan-bacaan daripada pelbagai sumber, dah tentu kamu boleh menilai ataupun boleh menyenaraikan idea-idea yang sesuai dengan kehendak soalan. Elakkan daripada menyenaraikan yang tidak berkaitan. Itu akan memerangkap diri kamu sendiri. Okey, lihat contoh-contoh di sini. Kamu boleh menyenaraikan seberapa banyak isi-isi yang relevan, yang terlintas dalam fikiran kamu lah. Disenaraikan. Tulis dalam ringkas saja, tak perlulah tulis dalam perkataan kosakata yang penuh, frasa yang penuh. Ia ni hanya sebagai rujukan. Kamu sendiri yang faham. Sebab kamu akan tulis, bila tulis dalam esei yang lengkap, dah tentu perlu tulis dalam perkataan ejaan yang betul, yang penuh. Okey, untuk rangka, kamu bebaslah sebab kita nak kamu terikat dengan masa. Okey, jadi senaraikanlah. Contoh di sini sebab mungkin mampu dapat sehingga 7 langkah, mungkin dapat 3, 4, 5. Cuma pastikan jangan terlalu banyak ataupun jangan terlalu meleret ataupun jangan menyenaraikan idea-idea yang dah tentu confirm tidak relevan. Senaraikan yang relevan sebanyak mana yang terlintas dalam
fikiran kamu. Okey, untuk sebab lebihkan daripada 3, untuk langkah juga lebihkan daripada 2 atau 3. Sebab kombinasi jawapannya 3 tambah 2 sahaja atau 2 tambah 3. Okey, seterusnya apabila menyenaraikan sebanyak mana mungkin idea-idea yang kamu dapat, langkah seterusnya semak isi. Okey, kamu sendiri perlu membuat penilaian, membuat semakan. Okey, idea-idea yang kamu senaraikan tersebut ikut prioriti. Pada pandangan kamu, yang mana lebih tepat, yang mana yang lebih perlu kamu jadikan sebagai penulisan esei untuk menjawab soalan 11A esei. Okey, contoh di sini yang merah. Okey, yang merah bermaksud pilihan kamu. Okey, pilihan tersebut berdasarkan kemampuan kamu untuk menghurai dan adakah kamu faham dengan apa yang kamu senaraikan. Adakah hanya semata-mata bunyi ayat seperti bombastik, bunyi ayat seperti nampak menarik, tetapi kamu sendiri tidak faham dengan apa yang kamu tulis. Elakkan. Jadi gunalah kebijaksanaan kamu untuk membuat pemilihan idea-idea yang pada pandangan kamu mampu dapat untuk IU 2 markah, huraian juga 2 markah. Okey, bagaimanakah untuk mendapat 2 markah untuk idea utama? Bagaimanakah untuk mendapat huraian? Kamu telah pun didedahkan dengan teknik ataupun tips supaya idea utama boleh dapat 2 markah, huraian juga mampu dapat markah penuh, iaitu 2 markah bagi setiap idea yang diberi. Okey. Okey, jadi itu bergantung kepada kebijaksanaan kamu. Okey, nak pilih 3 atau 2 atau 2 atau 3, terpulang kepada kamulah membuat pilihan. Okey, seterusnya susun bila dah semak. Okey, yang mana? Okey, saya yang ini satu. Okey, maklumat banyak kamu faham dengan dengan betul-betul. Okey, dan mampu, yakin untuk menghurai dengan baik, maka kamu buang yang tidak dipilih. Okey, jangan goyah dengan pilihan tersebut sebab masa diperuntukkan maksimum hanya 40 minit sahaja untuk menulis 11A esei. Okey, ni diandaikan kamu buat pilihan seperti ini. Okey, yakin dengan pilihan tersebut, maka seterusnya barulah okey, lihat bagaimana untuk menulis setiap idea-idea yang kamu pilih tadi. Okey, contoh. Okey, sekiranya kamu memilih idea ataupun punca yang pertama, iaitu sikap suka gaya hidup berteraskan keseronokan. Okey, kamu sendiri kena jelas. Kamu sendiri kena faham apakah yang dimaksud dengan sikap suka gaya hidup berteraskan keseronokan yang menjadi punca kepada generasi muda mementingkan, mengutamakan budaya hedonisme. Okey, jadi penulisan esei idea utama. Okey, kamu dah jelas, dah buat pilihan dari segi idea utama. Sekarang langkah seterusnya, bagaimanakah untuk mengembangkan ataupun untuk menulis huraian supaya kamu mampu dapat 2 markah. Okey, disarankan kamu menggunakan pendekatan teknik bertanya, bersoal. Okey, contoh di sini. Okey, antara soalan-soalan yang boleh kamu tanya pada diri sendiri untuk mengembangkan isi, untuk mengembangkan huraian kamu bagi setiap idea yang kamu pilih tadi, boleh menggunakan soalan-soalan apa, mengapa, bagaimana, dan memadai 3 persoalan ini sahaja. Akhir sekali rumus ataupun kesimpulan kecil. Okey, ini antara
pendekatan yang boleh kamu guna untuk menulis idea utama dan untuk mengembangkan ataupun bagaimanakah untuk menulis idea isi sokongan bagi setiap idea utama. Okey, contoh di sini antara soalan-soalan yang boleh kamu kemukakan pada diri sendiri apa? Mengapa? Bagaimana? 3 persoalan ini mesti ada sekiranya kamu menggunakan pendekatan ini. Okey. Okey, apa atau kenapa? Apa yang dimaksudkan dengan apa? Okey, apa ni bermaksud? Ini ayat yang pertama. Yang ini bermaksud ayat yang kedua. Ayat yang kedua dah tentu perlu menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan sikap suka gaya hidup berteraskan keseronokan oleh generasi muda. Okey, maksudnya punca kepada mengagungkan, mengutamakan budaya hedonisme oleh generasi muda. Apa? Okey, atau kenapa? Disebabkan oleh hiburan yang melampau, keseronokan dan kebebasan tanpa batasan dijadikan matlamat hidup kehidupan golongan ini. Okey, golongan muda. Itu dimaksudkan dengan gaya hidup berteraskan keseronokan, iaitu hiburan yang melampau, seronok, bebas, dia enjoy, tidak terikat, terbuka. Itu dimaksud. Jadi olahlah dalam ayat yang gramatis. Okey, itu dimaksudkan dengan apa? Apa bermaksud? Kena jelaskan tentang idea utama, iaitu ayat yang kedua. Okey, tidak berhenti di situ. Kamu pergi kepada ayat yang ketiga. Okey, ayat yang ketiga. Buntu untuk menulis ayat yang ketiga, jadi gunalah persoalan mengapa. Apa dimaksudkan dengan mengapa? Mengapa bermaksud persoalan untuk di sini. Mengapa? Mengapa hiburan yang melampau, keseronokan dan kebebasan tanpa batasan dijadikan matlamat hidup kehidupan golongan ini? Okey, sebab mereka golongan ini mementingkan kepuasan fizikal dengan mengetepikan agama dan melanggar batasan budaya. Ini contoh ayat untuk ayat yang ketiga bagi menjawab persoalan mengapa, iaitu menjawab soalan untuk ayat yang kedua. Seterusnya ayat yang ketiga. Nak kembang apa lagi ni? Terang pasal apa ini? Apa lagi? Jadi gunalah persoalan bagaimana. Bagaimanakah golongan ini dikatakan mementingkan kepuasan? Apa mereka lakukan untuk dikatakan mementingkan kepuasan fizikal dan mengetepikan agama, melanggar batasan budaya? Iaitu golongan muda mencuba perkara baru yang menyeronokkan seperti penyalahgunaan dadah. Okey, ataupun dengan kata lain, ayat yang ketiga ini adalah contoh secara langsung menyatakan contoh golongan muda mencuba perkara baru yang menyeronokkan seperti penyalahgunaan dadah. Itu yang dimaksudkan di sini. Bagaimanakah golongan ini dikatakan mementingkan kepuasan fizikal, mengetepikan agama, melanggar batasan budaya, iaitu mencuba perkara baru. Contohnya seperti penyalahgunaan dadah. Itu dimaksudkan contoh. Contoh bukan bermaksud kamu memberi satu situasi, satu bentuk cerita. Contoh si A, si Ali contoh terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Okey, jangan bagi contoh dalam bentuk penceritaan tersebut. Okey, memang tak sesuai dan memang bukan standard form C lah. Okey, elakkan tu bukan standard kamu. Okey. Seterusnya, nak memantapkan penulisan isi tersebut dikukuhkan dengan kesimpulan kecil atau rumus. Okey, rumus daripada apa yang telah kamu bincang tadi setelah menjawab 3 persoalan tadi. Contoh rumus, mereka lupa kepada realiti kehidupan dan terus khayal dalam dunia yang menyeronokkan. Rumus
membuat rumusan daripada apa yang telah kamu tulis tadi, apa yang telah kamu bincangkan tadi, apa yang telah kamu beri pencerahan tadi tentang sikap, suka, gaya hidup berteraskan keseronokan. Rumus ini bukan bermaksud mengulang balik idea utama. Okey, kalau mengulang balik, lebih baik jangan tulislah. Okey, tegasnya sikap gaya hidup berteraskan keseronokan memanglah menjadi punca kepada berlakunya golongan generasi muda mengutamakan budaya hedonisme. Okey, itu berlaku pengulangan saja. Okey, bukan penegasan. Situasi tersebut ataupun contoh ayat tersebut menunjukkan bahawa kamu kekontangan idea untuk menghurai dengan bernas, dengan baik. Okey, jelas bagaimanakah untuk membina, untuk menulis satu-satu perenggan dengan mantap, dengan baik, dengan bernas padat dan jitu. Jadi kesimpulannya di sini, satu-satu idea, satu-satu perenggan, okey, hanya terdiri daripada mungkin 4 ayat sahaja. 4 atau 5 ayat sahaja dalam patah perkataan, dalam lingkungan 60-70 patah perkataan. Okey, kita lihat idea yang kedua. Okey, maaf. Okey, ni contoh. Okey, ni contoh dalam bentuk perenggan yang setelah kamu merangka, okey, melalui persoalan-persoalan ini. Inilah contoh. Ini kira satu perenggan, okey, satu perenggan, bukan 3 perenggan. Okey, pemisahan ini dibuat untuk pencerahan kepada kamu, okey, supaya nampaklah apabila menggunakan pendekatan tadi, menggunakan cara tadi, inilah penulisan esei ikut perenggan yang terhasil. Okey, sekali lalu kita tengok, sikap suka gaya hidup berteraskan keseronokan merupakan punca golongan muda mengutamakan budaya hedonisme dalam kehidupan mereka. Okey, ini punca. Okey, kemudian ulang semula apakah kehendak soalan. Hiburan yang melampau, keseronokan dan kebebasan tanpa batasan dijadikan matlamat utama kehidupan golongan ini. Mereka mementingkan kepuasan fizikal dengan mengetepikan agama dan melanggar batasan budaya. Contohnya, golongan muda ini akan mencuba perkara baru yang menyeronokkan seperti penyalahgunaan dadah. Akhirnya, mereka lupa kepada realiti kehidupan dan terus khayal dalam kehidupan yang menyeronokkan. Okey, maka lengkaplah satu perenggan. Okey, Ayu dapat 2. Huraian dapat 2. Sebab huraiannya jelas dan relevan. Jelas dan relevan. Okey, dan menjawab apakah dimaksud dengan punca pertama tadi. Okey, dan kedudukan idea utama juga berada pada ayat yang pertama, maka layaklah untuk mendapat 2 markah. Okey. Okey, kita tengok contoh yang kedua, idea utama yang kedua, iaitu menganggap budaya hedonisme dianggap hebat dan moden. Okey, budaya hedonisme dianggap hebat dan moden. Okey, ini persepsi golongan muda. Okey, terhadap budaya hedonisme ni sesuatu yang ikut trend. Okey, sesuatu yang hebat. Kalau ketinggalan, jumut ataupun ketinggalan zaman dan sebagainya lah. Okey, jadi juga menggunakan cara yang sama tadi melalui persoalan. Okey, apa, mengapa, bagaimana dan akhirnya rumus. Okey, untuk apa, lihat sekali lalu. Okey, cikgu harap kamu dah nampak dengan jelas dah bagaimanakah untuk mengembang isi bagi satu-satu idea. Okey, contoh, golongan muda mengagungkan budaya hedonisme yang menggambarkan kemodenan dan kemajuan masyarakat yang mengamalkannya. Okey, terjawab atau tidak? Jelas atau tidak? Ayat persoalan apa
telah menerangkan tentang idea utama. Ni ayat yang kedua, ni ayat yang pertama. Okey. Persoalan apa? Menjelaskan tentang idea utama. Okey, bagaimanakah untuk mengembangkan lagi ayat yang kedua melalui persoalan mengapa? Contoh, budaya hedonisme mengutamakan hiburan dan pergaulan bebas yang dapat menaikkan kepuasan berhibur pada tahap yang maksimum. Okey, mengapa? Mengapakah dikatakan budaya hedonisme ini diagung-agungkan oleh golongan muda? Sebab okey, ini sudah terjawab. Budaya hedonisme mengutamakan hiburan dan pergaulan bebas yang dapat menaikkan kepuasan berhibur pada tahap maksimum. Okey, menjelaskan ayat yang kedua tadi. Okey, kemudian bagaimanakah golongan muda tersebut mengutamakan hiburan dan pergaulan bebas yang dapat menaikkan kepuasan berhibur pada tahap maksimum? Iaitu dengan cara menghabiskan banyak wang, masa, dengan memenuhi banyak keinginan dan objek-objek yang menarik. Okey, ini bersifat umum lah. Okey, jadi nampak bagaimana nak mengembangkan huraian, mengembangkan setiap idea esei kamu yang kamu pilih. Okey, dan akhir sekali rumus. Golongan muda berasa bangga meniru budaya dan cara hidup cara hidup hedonisme kerana budaya tempatan dianggap tidak sesuai dengan keperluan mereka. Jadi rumus balik apa yang kamu bincang tadi. Rumus, bukan mengulangi balik idea yang kedua, idea utama tadi. Okey. Okey, juga harap kamu dah nampak dengan jelas. Okey, kehendak soalan yang kedua iaitu langkah memastikan golongan muda tidak melupakan budaya tempatan. Okey, antara langkah yang boleh dilakukan iaitu ibu bapa memantau. Okey. Okey, cara yang sama. Okey, melalui apa, mengapa, bagaimana dan rumus. Jawab persoalan seperti apa yang atau kenapa ibu bapa memantau. Ibu bapa perlu mengambil tahu dengan siapa anak-anak muda mereka berkawan dan apakah kegiatan mereka. Okey. Kemudian mengapakah perlu pemantauan? Okey, melalui pemantauan sebarang perlakuan buruk anak-anak akan dapat diketahui dan dicegah terlebih awal. Bagaimana nak perlu ibu bapa perlu lakukan, iaitu dengan memperuntukkan masa yang berkualiti. Dan rumus, buat rumusan berdasarkan perbincangan tadi. Ibu bapa dapat memastikan anak-anak mereka tidak terjerumus dengan budaya hedonisme yang boleh menjejaskan masa depan mereka. Okey, mudah apabila kamu menggunakan teknik penyoalan. Jadi fikiran kamu berfokus, tidak bercelaru, tidak mungkin di pertengahan jalan kamu buntu untuk mengembangkan satu-satu esei. Okey, seterusnya kita lihat langkah yang kedua. Okey, menerangkan tentang bahayanya budaya ini. Okey, juga melalui persoalan-persoalan apa, mengapa, bagaimana dan rumus. Okey, ayat-ayat ini cuma sebagai contoh. Pengolahan ayat bergantung kepada kebijaksanaan kamu, bergantung kepada kemahiran yang kamu ada. Yang penting kamu jelas melalui teknik-teknik penyoalan ini bagaimanakah kamu nak menghurai bagi satu-satu idea. Okey, sekali lalu kita tengok langkah yang kedua. Remaja yang mengamalkan budaya sebegini tidak mempunyai aspirasi dan perancangan dalam hidup. Okey, apa? Atau kenapa perlu menerangkan tentang bahayanya budaya ini? Kerana remaja tidak mempunyai aspirasi, tidak mempunyai perancangan dalam hidup, tidak mempunyai halatu tuju, tak ada wawasan. Okey. Mengapa perlu mengapakah mereka ini tidak mempunyai aspirasi? Mereka tidak mengambil berat tentang erti buang masa dan mengisi mereka dengan berhibur sepanjang masa. Okey, terjawab mengapa dikatakan golongan ini tidak mempunyai aspirasi. Jadi terjawab untuk ayat yang ketiga.
bagaimana untuk bagaimana merujuk kepada bagaimanakah nak mengatasi situasi ini. Penjelasan, sebab soalan ini iaitu langkah untuk idea ini adalah idea langkah penjelasan ini. Okey, penjelasan atau penerangan boleh diberikan kepada golongan ini melalui kempen, media massa dan pendidikan. Okey, nak menerangkan tentang bahayanya budaya ini, salurannya, mediumnya iaitu kempen. Melalui kempen-kempen, melalui media-media massa, melalui penerapan mata pelajaran, aktiviti koko dan sebagainya. Pengamalan budaya ini akan merugikan golongan muda dan boleh merosakkan masa depan mereka. Pihak sekolah boleh menganjurkan aktiviti core kurikulum berunsur budaya tempatan, agama dan pendidikan moral untuk membentuk nilai remaja. Dengan kata lain, apabila menjawab persoalan bagaimana, sila masukkan, sila kemukakan, sila sertaikan dengan contoh, iaitu seperti apa yang perlu dilakukan. Pihak sekolah boleh menganjurkan aktiviti koko. Okey, ni contoh. Okey, dan rumus hal ini boleh menginsafkan golongan ini dan seterusnya dapat melahirkan remaja yang berakhlak mulia. Okey, kamu tegaskan bahawa langkah tersebut dapat menginsafkan golongan dan mengembalikan remaja-remaja ini yang asalnya kain putih yang suci bersih. Okay, melalui langkah ini dapat membentuk semula kepribadian yang luhur dalam kalangan remaja. Okay, soalan macam penegasan. Okay, seterusnya langkah berikutnya meningkatkan jati diri. Okey, persoalan apa, mengapa, bagaimana dan penegasan atau rumus. Okey, golongan ini hendaklah ditingkatkan jati mereka dengan memberi mereka didikan agama dan nilai murni. Apa? Kenapa perlu menggunakan kaedah untuk mengambil usaha untuk meningkatkan jati diri? Sebab golongan ini perlu ditingkatkan jati diri mereka dengan memberi mereka didikan agama dan nilai mulia, iaitu melalui pendekatan didikan agama, pemupukan agama, penghayatan agama dan nilai-nilai murni. Kenapa perlu diberi didikan agama dan nilai murni? Terjawab di sini. Pendidikan dan penghayatan nilai murni dapat menjauhkan golongan ini dari terjebak dengan budaya hedonisme. Bagaimana nak buat? Okey, seperti pihak sekolah menganjurkan aktiviti core kurikulum berunsur budaya tempatan, agama dan pendidikan moral untuk membentuk nilai remaja. Okey, tak langsung ada contoh dan penegasan rumusan. Dengan penghayatan nilai-nilai murni dan agama, peluang untuk golongan ini terjerumus ke jalan ini dapat dikurangkan. Okey, dikurangkan. Di sini pengukuhan atau penegasan bahawasanya apa yang dilakukan tadi, okay, usaha untuk meningkatkan jati diri pelajar tadi dapat mengurangkan golongan muda terjerumus ke dalam budaya hedonisme. Okey. Akhir sekali, setelah menghuraikan dengan baik, okey, setelah kamu dapat pendedahan bagaimana nak membina idea dan juga bagaimanakah untuk menghuraikan idea tadi. Okey, seterusnya ada tentu jangan lupa kesimpulan. Okey, kalau tak sempat menulis kesimpulan, lupa menulis kesimpulan ataupun tak nak menulis kesimpulan, maka format akan kosong. Maka seandainya kamu tidak sempat menulis kelima-lima idea utama, tidak sempat menulis dan menghurai, disarankan, okey, apabila tidak sempat menulis 5 idea utama, maka apabila sekiranya masa berbaki mungkin tinggal hanya beberapa saat, beberapa minit ataupun pengawas peperiksaan sudah bersedia berada di sebelah kamu untuk mengutip skrip jawapan kamu, maka kamu berhentilah daripada menulis idea utama dan huraian, terus kepada kesimpulan. Memadai 1 ayat sahaja. Sekiranya tidak sempat
asal kesimpulan ada, maka kamu layaklah dapat markah format satu markah. Okey, jangan teruskan menulis idea utama dan huraian. Okey, sebab kalau kamu teruskan dan kesimpulan kamu tidak tulis, situasinya mungkin boleh berlaku idea utama tersebut belum tentu relevan dan belum tentu mampu mendapat markah. Tetapi apabila kamu menulis kesimpulan dalam situasi kecemasan tersebut, kamu akan mendapat 1 markah. Jadi pilihlah, nak dapat 1 markah atau nak dapat 0 markah. Okey, jadi gunalah kebijaksanaan masing-masing. Setelah kamu mendapat pendedahan sebaiknya tentang penulisan esei berdasarkan latih to be sebelum ini, berdasarkan apa yang persediaan yang dibuat sebelum ini. Okey, jom kita lihat contoh teknik menulis kesimpulan yang boleh kamu gunakan. Okey, contoh di sini, budaya hedonisme mendatangkan pelbagai impak negatif kepada golongan muda. Okey, teknik memberi cadangan tentang fokus isu. Oleh itu, pelbagai langkah tertentu perlu dilakukan untuk memastikan golongan muda ini tidak melupakan budaya tempatan. Okey, daripada teknik ini kamu boleh gabungkan budaya hedonisme mendatangkan pelbagai impak negatif kepada golongan muda. Okey, tadi kamu membincangkan tentang punca dan juga langkah. Okey, dalam penutup, dalam kesimpulan kamu boleh menyatakan fokus yang lain. Okey, seperti impak negatif. Okey, dalam satu-satu isu seperti budaya hedonisme, okey, mungkin aspek terdapat beberapa perkara yang perlu dipelajari seperti punca, seperti kesan, seperti langkah. Punca, kesan, langkah. Okey, 3 perkara ini selalunya tidak boleh lari daripada satu-satu isu. Jadi sekiranya dalam soalan telah membincangkan tentang punca atau langkah seperti soalan tadi, maka kamu sebutlah dalam penutup kesan, situasi andaian, dan juga mungkin boleh disebut dari segi situasi cadangan. Seperti langkah tentu perlu dilakukan untuk memastikan golongan muda tidak melupakan budaya tempatan ataupun kesimpulan yang lain yang sesuai. Tapi inilah panduan bagaimanakah menulis penutup yang lebih berfokus ataupun ada panduan yang jelas supaya kamu tidak terfikir-fikir, tidak fikir panjang. Kesimpulan perlu ditulis apa. Okey, jadi boleh menggunakan teknik ini. Okey, jelas. Buatlah dalam dua ayat. Okey, 1 ayat tadi situasi kecemasan. Tapi sekiranya masih dalam masa 40 minit, penutup dan juga pengenalan disarankan 2 ayat. Okey, ringkas, mudah kan? Tidak memerlukan pengenalan dan kesimpulan yang meleret. Okey, tidak perlu panjang lebar. Kamu harus ingat jumlah patah perkataan untuk penulisan esei pengajian am 300 patah perkataan. Okey, tidak lebih 350 patah perkataan. Jadi harus waspada. Okey, dengan penulisan esei pengajian am. Cara bagaimana nak menentukan patah perkataan telah pun didedahkan supaya kamu tidak buang masa. Okey, cikgu harap kamu nampak dan menguasai teknik-teknik penulisan esei pengajian am yang sebenarnya mudah, ringkas untuk diikuti, dan pastikan tidak bercampur aduk dengan teknik penulisan bahasa Melayu sebab pemberatan kedua-duanya berbeza. Okey. Okey, selesai tentang tips atau teknik penulisan esei. Okey, seterusnya untuk perbincangan, kita masuk kepada slot yang kedua, iaitu perbincangan soalan-soalan esei. Okey,
Dah tentu seperti mana cikgu sebut tadi, sumbernya itu buku local publication. Okay, apa rasional yang cikgu ambil soalan-soalan dalam buku ini disebabkan buku ini merupakan buku wajib di sekolah kita, maka memandangkan kita melalui ataupun dalam tempoh PKP, okay, dan kita tidak boleh bersemuka. Okay, inilah cara ataupun alternatif yang cikgu ambil untuk memanfaatkan buku tersebut supaya ianya tidak rugi atau tidak sia-sia. Okey, cikgu buat cikgu terjemahkan perbincangan buku kandungan-kandungan yang ada dalam buku local publication tersebut, sama ada dalam rakaman ataupun mungkin sebelum ini cikgu telah pun transfer ataupun hasilkan dalam terjemahkan dalam atau masukkan dalam Google Form. Okey, dalam bentuk-bentuk soalan-soalan dalam Google Form. Okey, jom tanpa membuang masa kita bincang tentang, atau cikgu memberi pencerahan tentang soalan-soalan isi 10 soalan. Okey, untuk hari ini hanya 10 soalan esei pertama sahaja. Okey, soalan yang pertama. Meningkatkan imej sektor awam negara bukanlah satu-satunya kesan amalan tadbir urus baik kepada sektor awam negara. Huraikan. Okey, kamu nampak di sini seperti biasa perlu menganalisis soalan. Okey, dah tentu dari segi kedudukan kata tugas, iaitu berada di akhir, huraikan noktah. Okey. Seterusnya kita lihat ayat. Hanya ada satu ayat saja soalan ini. Okey, ayat tersebut dah tentu mempunyai kehendak soalan. Cuma apakah kombinasi, apakah kehendak soalan bagi satu ayat ini. Okey, selain daripada kita nak melihat kehendak soalan, pertama sekali, okey, setelah kita melihat kedudukan kata tugas, kita perlulah lihat dari segi isu. Okey, isu untuk soalan ini iaitu tadbir urus. Okey. Lihat semula ayat, kita baca semula. Meningkatkan imej sektor awam negara bukanlah satu-satunya kesan amalan tadbir urus baik. Okey, nampak tadbir urus baik isu kepada sektor awam negara. Jadi, apakah kehendak soalan satu? Kesan amalan tadbir urus baik kepada sektor awam negara. Okey, kesan. Okey, hanya kesan bermaksud 50. Namun demikian, ada idea wajib, iaitu meningkatkan imej sektor awam. Merupakan idea wajib yang telah pun diberi dalam soalan. Automatik dapat 2 markah sekiranya kamu memang memilih ataupun memang nampak dalam soalan ini ada idea wajib. Kesan amalan tadbir urus baik kepada sektor awam negara yang pertama iaitu meningkatkan imej sektor awam. Dia punya kata kunci di sini, bukanlah satu-satunya. Bermaksud ada idea wajib. Okey, jadi kombinasi yang paling tepat iaitu 1 tambah 4. 1 idea wajib, 4 kesan yang lain. Dah tentu kesan di sini kesannya bersifat umum, tetapi isunya adalah isu positif, maka dah tentu 4 lagi adalah kesan baik. Kesan baik amalan tadbir urus yang baik kepada sektor awam negara. Okey, jelas? Okey, itu dari segi analisis soalan. Okey, seterusnya di sini cikgu paparkan juga antara idea Okey, cadangan idea utama dan juga cadangan huraian yang boleh diberi. Okey, yang pertama dah tentu meningkatkan imej sektor awam negara. Okey, kesan yang lain. Okey, tadi dari segi imej. Okey, yang kedua menambah baik prestasi penyampaian perkhidmatan awam. Okey, menambah baik apa? Prestasi penyampaian perkhidmatan awam. Apabila wujudnya amalan tadbir urus baik, maka dapat menambah baik prestasi penyampaian perkhidmatan awam. Okey, kamu lihat
tadi dari segi image, yang ini dari segi prestasi. Prestasi apa? Penyampaian perkhidmatan awam. Okey, itu cara macam mana kamu nak membina idea utama. Okey, lihat daripada perspektif yang berbeza. Kesan apabila amalan tadbir urus baik diaplikasikan dalam sektor awam negara. Okey, yang ketiga, menambahkan keyakinan rakyat terhadap sektor awam. Okey, dari perspektif rakyat pula. Okey, dah tentu apabila tadbir urus baik diterapkan menjadi budaya, menjadi amalan dalam sektor awam negara, kita sebagai rakyat, kita sebagai pelanggan kepada sektor awam kerajaan, dah tentu merasa yakin, merasa puas hati, keyakinan, kepercayaan rakyat terhadap sektor awam akan bertambah, menambahkan. Pastikan ada istilah atau ciri-ciri ini. Meningkatkan, menambah baik, menambahkan keyakinan. Cuma di sini fokus tentang keyakinan. Sini prestasi. Ini tentang image. Nampak perbezaan? Supaya kamu bila nak hurai nanti boleh menghuraikan dengan baik, supaya tidak berlaku pengulangan. Dan ataupun kamu samar-samar apa yang dimaksudkan dengan kesan amalan tadbir urus baik. Yang keempat, meningkatkan daya saing negara. Sebelum ni dah belajar apa itu daya saing negara. Apabila adanya amalan tadbir urus baik, maka daya saing negara ditingkatkan. Seperti mana laporan tahun 2018, daya saing negara di Malaysia berada pada antara kedudukan yang terbaik. Yang kelima, mengelakkan pembaziran dan pemborosan. Apabila adanya amalan tadbir urus baik, dapat mengelakkan berlakunya pembaziran dan pemborosan. Sebab amalan tadbir urus baik maksudnya pengurusannya baik, pengurusannya sistematik, perancangan yang rapi, pelaksanaan yang efektif. Maka ini adalah contoh-contoh huraian. Ini cuma point untuk menjelaskan tentang 5 idea yang cikgu beri ni saja. Mungkin ada idea-idea lain yang relevan. Ini cuma cadangan idea utama. Cikgu pilih hanya 5 idea sahaja. Mungkin ada lebih daripada 5, tetapi berdasarkan kaedah atau teknik tadi, kita perlu memilih 5 daripada beberapa yang pada kita yakin mampu mendapat idea. Dan pemilihan tersebut seperti mana yang cikgu sarankan tadi, lihat daripada perspektif yang berbeza. Melalui persoalan-persoalan juga. Dalam idea utama juga boleh kemukakan dalam diri sendiri persoalan-persoalan. Contoh di sini, apabila amalan tadbir urus baik, kesannya dari segi tadbir urus itu sendiri, dari segi rakyat, dari segi pihak-pihak berkepentingan, dari segi persaingan. Itu contoh-contoh dia. Kamu boleh lihat daripada pelbagai sudut. Contoh di sini untuk huraian, cikgu bagi contoh. Kita lihat sekali lalu. Meningkatkan image sektor awam negara, mendapat kepercayaan daripada pelbagai pihak, menjadi role model kepada negara-negara luar. Bermaksud kita punya mungkin kita punya sistem image ataupun sistem tadbir urus baik menjadi satu contoh yang baik kepada negara-negara luar, khususnya negara-negara membangun, untuk juga dijadikan sebagai panduan, jadikan sebagai contoh teladan untuk mengurus pentadbiran negara masing-masing. Yang kedua, contoh di sini menambah baik prestasi penyampaian perkhidmatan awam. Sebab lebih efektif dan efisien urusan perkhidmatan kaunter sistematik, terus dan mesra. Keyakinan disebabkan dalam tadbir urus baik, kaki tangan awam mempunyai amalan accountability yang tinggi, bersifat telus dan berintegriti.
Okey, meningkatkan daya saing negara, amalan baik dalam kalangan penjawat awam secara individu atau secara bersama dapat memastikan daya saing dalam semua bidang dapat dipertingkatkan dalam semua bidang. Okey, ini di bawah tanggungjawab kerajaan. Mengelakkan pembaziran dan pemborosan, mencapai value for money bagi semua perbelanjaan. Pulangan nilai yang paling maksimum diperoleh bagi setiap sen yang dibelanjakan. Okey, maksudnya tidak sia-sia, tidak ada ketirisan, tidak ada kebocoran atau tidak disalahgunakan. Okey, soalan yang kedua. Agensi penguatkuasaan keselamatan seperti Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia hendaklah berusaha meningkatkan tadbir urus baik dan integriti. Bincangkan usaha yang perlu dilakukan dan kesan pelaksanaan tersebut. Okey, jelas soalan ini isunya Agensi Penguatkuasaan Keselamatan namun masih di bawah tadbir urus dan integriti. Cuma berfokus kepada hanya Agensi Penguatkuasaan Keselamatan sahaja. Okey, itu isu. Manakala soalan jelas sebab kata kuncinya berada di tengah-tengah, iaitu bincangkan usaha yang perlu dilakukan dan kesan pelaksanaan usaha tersebut. Apakah usaha tersebut? Okey, usaha penguatkuasaan keselamatan untuk meningkatkan tadbir urus baik dan integriti. Okey, faham? Usaha yang dimaksudkan dengan usaha dan apa yang dimaksudkan dengan kesan pelaksanaan. Okey, jom kita lihat idea-idea utama, cadangan idea utama dan cadangan huraian. Yang pertama, usaha yang perlu dilakukan seperti dengan cara menyerapkan nilai-nilai murni dalam kalangan agensi penguatkuasa. Nilai-nilai murni dalam kalangan kaki tangan agensi penguatkuasa. Kamu harus ingat bahawa agensi penguatkuasa merupakan juga adalah kaki tangan kerajaan. Soalan ini isunya iaitu tadbir urus dan integriti. Dah tentu untuk mewujudkan tadbir urus dan integriti yang baik perlulah adanya nilai-nilai murni, nilai-nilai mulia dalam kaki tangan agensi penguatkuasa maritim. Penguatkuasa keselamatan maritim salah satulah. Okey. Jadi ini dari aspek nilai-nilai murni, penerapan nilai-nilai murni di segi kerohanian, dari segi sifat-sifat dalaman. Okey. Okey, yang kedua, dengan cara meningkatkan profesionalisme dan kompetensi warga agensi penguat keselamatan. Tadi dari segi nilai murni, langkah yang kedua yang boleh dilakukan iaitu meningkatkan profesionalisme dan kompetensi atau kecekapan warga agensi melalui seperti kemahiran pengetahuan. Okey, kemudian dari segi stamina, kesiapsiagaan menghadapi segala kemungkinan, dari segi mindset, dari segi fizikal dan sebagainya. Okey. Okey, seterusnya usaha yang boleh dilakukan dengan cara mengaplikasikan teknologi terkini selari dengan perkembangan semasa. Okey, selari dengan kemajuan ataupun selari dengan negara-negara maju menggunakan teknologi dalam bidang ataupun dari segi penguatkuasaan keselamatan. Teknologi sangat penting. Okey, lihat dari segi usaha teknologi. Okey, teknologi ini selalunya untuk dari segi aset-aset, menaik taraf aset-aset keselamatan, meningkatkan kecekapan. Penguatkuasaan undang-undang dapat diperkasakan sebab penggunaan atau pengaplikasian teknologi jadi lebih cekap, lebih efektif, lebih efisien. Okey, seterusnya, ini langkah. Kemudian soalan menghendaki kesan pelaksanaan tersebut. Apabila adanya usaha-usaha tadi, apa kesannya kepada agensi penguatkuasa keselamatan bagi mewujudkan tadbir urus yang baik dan berintegriti, iaitu perkhidmatan lebih telus, cekap dan berkesan. Lebih bersih. Lebih berwibawa, lebih berkredibiliti. Kalau berdasarkan laporan akhbar hari ini, antara cabaran paling besar dalam perkhidmatan awam, termasuklah penguatkuasaan keselamatan, iaitu rasuah. Rasuah boleh menyebabkan
okey, ataupun menjadi satu ancaman kredibiliti kepada kaki tangan awam. Okey, yang kedua, apabila usaha-usaha tersebut dilakukan dapat mengukuhkan keselamatan sempadan. Okey, ini lebih dari segi dia lebih kepada sistem, lebih kepada kaki tangan. Okey, tapi kesan di sudut lain kamu boleh huraikan tentang dari segi keselamatan. Keselamatan apa? Dah tentu sempadan. Okey, hurailah apabila menggunakan teknologi tadi. Okey, dah tentu dari segi pencerobohan pihak-pihak luar. Okay, seperti mana mungkin yang berlaku peristiwa Lahad Datus 2013 menjadi satu contoh lah. Okey, kita harus lebih berwaspada, meningkatkan teknologi, meningkatkan kawalan-kawalan, pemantauan, pengawasan dan sebagainya supaya tidak mudah dicerobohi. Okey, ini adalah antara idea-idea dan juga contoh-contoh huraian bagi soalan yang kedua. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Usaha membangunkan modal insan berkualiti mendatangkan manfaat tertentu. Bagaimanapun, sikap modal insan itu sendiri telah menjejaskan usaha tersebut. Bincangkan. Okey, isu kamu nampak modal insan berkualiti. Okey, kehendak soalan 32 atau 23. Okey, apakah maksud 32 atau 23, iaitu usaha membangunkan modal insan berkualiti mendatangkan manfaat. Okey, soalan mengkehendaki kamu mencari manfaat apabila adanya usaha membangunkan modal insan. Bukannya usaha. Soalan bukan mengkehendaki kamu menyinaraikan usaha-usaha untuk membangunkan modal insan. Okey, baca bagi habis. Jangan hanya lihat pada kata kunci. Oh, soal ayat pertama ini ada usaha. Ayat ini ayat pertama juga ada manfaat. Okey, yang mana satu? Usaha atau manfaat? Okey, jadi perlu baca dengan lengkap ayat ini dan fahami betul-betul soalan ini menjurus kepada usaha atau manfaat. Okey, berdasarkan ayat ini, semula kita lihat usaha membangunkan modal insan berkualiti mendatangkan manfaat tertentu. Jadi jelas di sini manfaat hasil daripada usaha-usaha untuk membangunkan modal insan yang berkualiti. Jelas. Okey, manakala kehendak soalan yang kedua, bagaimanapun sikap modal insan itu sendiri telah menjejaskan usaha tersebut. Jadi kamu perlu menyinarakan sikap modal insan itu sendiri. Sikap, okey, modal ni bermaksud modal. Okey, modal boleh dalam bentuk duit, boleh bentuk bahan mentah dan sebagainya. Di sini merujuk ke modal orang. Okey, jadi orang, sumber manusia. Okey, sikap manusia itu sendiri menjejaskan usaha untuk membangunkan modal insan berkualiti. Jadi berilah 2 atau 3 sikap. Bagaimana? Okey, jom kita lihat antara cadangan-cadangan adik utama dan juga contoh-contoh huraian. Pertama, melahirkan guna tenaga terlatih. Manfaat apabila ada usaha membangunkan modal insan sumber manusia. Okey, dapat melahirkan guna tenaga terlatih. Okey, modal insan. Sebenarnya bukan setakat manusia, tetapi manusia yang mempunyai yang sempurna, yang ciri-ciri yang lengkap dari segi adanya keseimbangan. Okey, bukan sahaja dari segi pengetahuan, bukan sahaja dari segi kemahiran, tetapi juga disusuli juga dengan kerohanian yang tinggi. Okey, semula idea utama melahirkan guna tenaga terlatih. Okey, contoh huraian bagi menampung permintaan industri seiring fenomena revolusi industri. Okey, sekarang revolusi industri berbagai-bagai fasa telah pun dilalui dan sangat berkembang dengan pantas. Jadi guna tenaga di Malaysia perlulah selari dengan fenomena atau revolusi yang berlaku di peringkat global. Tenaga kerja berpendidikan mempunyai kepelbagaian kemahiran, pengetahuan dan kebolehan, dan paling penting dan juga disusuli dengan
integriti ataupun dari segi kerohanian. Okey. Okey, yang kedua tadi dari aspek guna tenaga. Okey, manfaat usaha membangunkan modal insan, iaitu guna tenaga yang macam mana? Guna tenaga yang terlatih. Bukan hanya guna tenaga semata-mata, tapi guna tenaga terlatih. Okey, yang kedua, membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apabila ada usaha membangunkan modal insan, maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Okey, modal insan tersebut mampu merancangkan aktiviti pengeluaran industri, pelaburan dan perdagangan, dan dah tentu dapat meyakinkan pelabur-pelabur domestik dan luar. Okey, itu dari aspek ekonomi. Yang ketiga, manfaat yang ketiga, mengekalkan keharmonian dan kesejahteraan dalam negara. Okey, tadi dari aspek guna tenaga juga lebih kepada seperti skop ekonomi. Yang kedua ni dari segi pertumbuhan ekonomi. Okey, di bawah ekonomi. Yang ketiga ni agak berbeza sedikit. Apabila adanya usaha-usaha untuk membangunkan modal insan yang berkualiti, iaitu dapat meningkatkan, dapat mengekalkan. Okey, dari segi konteks negara Malaysia lebih sesuai mengekalkan, sebab memang Malaysia ini memang sebuah negara yang harmoni, memang sebuah negara yang sejahtera. Okey, kalau ada pun ada kes-kes terpencil, tidak sampai ke tahap yang boleh mengancam keselamatan rakyat dan negara. Okey, isu-isu terpencil, isu-isu kecil, isu-isu perkauman dan sebagainya ada, namun demikian masih terkawal. Okey, jadi penggunaan istilah mengekalkan sesuai untuk manfaat bagi soalan ini, mengekalkan keharmonian dan kesejahteraan dalam negara. Jadi bagaimana, apa yang dimaksudkan dengan idea yang ketiga? Iaitu apabila modal insan berkualiti ini dah tentu mempunyai nilai-nilai insaniah. Okey, toleransi, hormat menghormati walaupun sesama kaum yang kaum yang berbeza. Okey, bersikap terbuka, berlapang dada, meraihkan perbezaan pandangan. Okey, sekiranya setiap rakyat di Malaysia mempunyai nilai-nilai insaniah, kerohanian seumpama ini, okey, walaupun mempunyai pandangan yang berbeza, kita mampu mengekalkan keharmonian dan kesejahteraan dalamnya negara dan dapat mengekalkan kemerdekaan yang telah kita kecapi selama ini. Okey, seterusnya dari segi menjejaskan usaha tersebut, okey, sikap modal insan itu sendiri, sikap kita sendiri, sikap orang, okey, yang telah menjejaskan usaha tersebut ada dua di sini. Antaranya semangat kenegaraan atau jati diri yang rapuh. Okey, mungkin di antara kita rakyat Malaysia mempunyai sikap patriotisme, sikap kenegaraan, dalaman jati diri yang rapuh. Okey, apa yang dimaksudkan dengan idea yang keempat? Mengutamakan kepentingan diri berbanding kepentingan negara. Meletakkan kepentingan diri ini sebagai satu keutamaan berbanding dengan kepentingan orang lain, berbanding dengan kepentingan negara. Okey, dan mudah terpengaruh, tiada pegangan agama dan nilai-nilai moral yang kuat. Okey, anasir-anasir luar mudah mempengaruhi seseorang itu. Okey, apabila apabila wujudnya semangat kenegaraan atau jati diri yang rapuh. Okey, seterusnya sikap yang lain, okey, yang menjejaskan usaha, iaitu semangat kecintaan terhadap ilmu nipis atau kurang ilmu. Tadi dari segi jati diri, dalaman. Okey, ini dari segi kecintaan terhadap ilmu. Okey, seseorang. Okey, seseorang. Kalau soalan ini fokusnya dia tidak fokus, tidak spesifik pada mana-mana golongan atau generasi, bersifat umum. Okey, jadi termasuklah remaja, termasuklah generasi muda, termasuklah golongan-golongan dewasa. Okey, tidak kira mana-mana golongan, apabila wujudnya ciri-ciri semangat tidak minat
belajar ilmu itu dipandang enteng, diambil mudah, maka ini adalah antara ciri-ciri yang menyebabkan menjejaskan usaha untuk membangunkan insan berkualiti. Okey, semangat tidak berkobar-kobar dalam perjuangan untuk ilmu, meletakkan budaya berseronok sebagai satu keutamaan, tidak mempunyai cita-cita, hala tujuan jelas, tidak fikir masa depan. Okey, tidak nampak, tidak jauh ke depan. Okey, hanya melihat apa yang ada depan mata. Itu yang menyebabkan usaha untuk membangunkan model insan berkualiti terjejas. Okey, seterusnya soalan yang keempat. Bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan penyampaian perkhidmatan awam, pihak kerajaan sentiasa menggalakkan usaha ke arah pembentukan penjawat awam yang berwibawa. Jelaskan. Okey, soalan ni isunya iaitu pembentukan penjawat awam yang berwibawa. Okey, bukan calon-calon penjawat awam. Penjawat awam yang berwibawa. Okey, kamu faham apa itu berwibawa. Okey, KS kehendak soalan 5+0. Okey, kenapa 5+0? Kita lihat soalan semula. Okey, soalan ini kata tugasnya berada di akhir dan hanya mempunyai satu ayat. Bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan penyampaian perkhidmatan awam, pihak kerajaan sentiasa menggalakkan usaha ke arah pembentukan penjawat awam yang berwibawa. Jadi jelas soalan ini perlu melihat ataupun menyenaraikan, perlu mengemukakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan bagi membentuk, bagi merealisasikan penjawat awam yang dikatakan berwibawa. Okey, antara idea yang boleh dikemukakan, antara usaha yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan, iaitu pertama, mempergiat program latihan dan kemahiran. Melalui latihan dan kemahiran, memantapkan lagi, memperkasakan lagi seseorang penjawat awam dan menaikkan kredibilitinya, menjadikan dia seorang yang berwibawa. Okey. Yang kedua, meningkatkan penghayatan agama dan moral. Okey, tadi dari segi latihan dan kemahiran. Yang kedua, lihat dari segi perspektif agama dan moral, dari segi kerohanian, dari segi insaniah. Okey, seseorang penjawat awam yang berwibawa bukan saja terlatih, bukan saja berkemahiran, bukan saja cekap, tetapi juga mempunyai dalaman. Okey, dari segi keagamaan, dari segi nilai-nilai murni, memang menjadi satu budaya dalam kehidupan, sebab ianya merupakan benteng yang kuat daripada ancaman-ancaman negatif. Okey, yang ketiga, kerajaan juga mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif, yang selesa, okey, yang boleh menaikkan semangat untuk bekerja dengan baik. Kondusif, lengkap, memenuhi ciri-ciri keselamatan juga perlu dijaga. Okey, suasana ini menyuntik semangat bekerja secara produktif dan inovatif. Okey, ini dari segi persekitaran. Okey, nampak 3 perbezaan di sini. Okey, selain itu usaha dari segi motivasi kaki tangan awam atau penjawat awam itu sendiri. Okey, bagaimanakah untuk meningkatkan motivasi penjawat awam oleh pihak kerajaan? Okey, apabila seorang penjawat awam mempunyai apabila mampu menjalankan sesuatu kerja dengan produktif, ia juga didorong oleh motivasi akibat ataupun disebabkan oleh pelbagai suntikan, antara melalui skim gaji dan juga sistem kenaikan pangkat. Okey, yang telus, bukan mungkin ada kronisme, nepotisme ataupun melalui pilih kasih dan sebagainya. Okey, intensi ini mendorong semangat bekerja dengan cekap, dengan produktif. Pentingnya motivasi. Okey. Okey, kemudian usaha dari aspek penjagaan kesihatan diri. Okey, bermaksud dari segi kesihatan. Kesihatan bukan saja individu itu sendiri yang perlu bertindak, tetapi perlu ada satu sistem, perlu ada satu galakan daripada pihak kerajaan supaya semua kaki tangan awam berada dalam keadaan yang
sihat, khususnya sepanjang menjadi pegawai awam. Okey, antara usaha yang boleh dibuat iaitu mempunyai jadual tertentu untuk membuat pemeriksaan berkala bagi melihat tahap kesihatan masing-masing. Kemudian dalam masa yang sama boleh mengadakan program atau aktiviti yang dapat meningkatkan stamina, kekal cergas, dan juga perlu jaga dari aspek kesihatan mental. Okey, kesihatan mental juga perlu dijaga disebabkan berdasarkan laporan kaki tangan kerajaan mempunyai masalah mental disebabkan oleh bebanan kerja dan juga disebabkan oleh upah atau gaji yang kecil, mendorong kepada berlakunya masalah ataupun kesihatan mental terjejas. Jadi perlunya penjagaan kesihatan diri sama ada luar dan juga dalam. Okey, seterusnya soalan yang kelima. Malaysia berada dalam kelompok 25 buah negara paling berdaya saing dalam senarai laporan daya saing global 2018. Kedudukan ini adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Bincangkan. Okey, soalan ini kata tugasnya berada di akhir. Okey, walaupun berada di akhir dan mempunyai dua ayat, namun ayat pertama adalah ayat penyata. Okey, soalan ini adalah salah satu contoh untuk kamu buat perbandingan dengan soalan-soalan lain yang dimaksudkan dengan ayat penyata dan ayat yang mempunyai kehendak soalan. Okey, ini dimaksudkan dengan ayat penyata. Ayat untuk memaklumkan isu. Okey, Malaysia berada dalam kelompok 25 buah negara paling berdaya saing dalam senarai laporan daya saing global 2018. Jadi, kamu perlu berhati-hati dan perlu membezakan antara ayat penyata atau ayat yang mempunyai kehendak soalan. Okey, cara bagaimana dah tentu melalui latih tubi yang banyak yang sehingga menyebabkan kamu nampak dan dapat membuat penilaian sama ada soalan tersebut ayat penyata atau mempunyai kehendak soalan. Okey, balik kepada soalan 5. Apabila ayat pertama merupakan ayat penyata, maka ayat yang kedua dah tentu mempunyai kehendak soalan. Kedudukan ini adalah dipengaruhi oleh faktor tertentu. Bermaksud faktor-faktor yang menyebabkan Malaysia berada dalam kelompok 25 buah negara paling berdaya saing. Okey, apabila berada di kelompok 25 buah negara paling berdaya saing, menunjukkan bahawa Malaysia berada pada kedudukan yang sangat cantik. Okey, dari segi daya saing global. Okey, satu kedudukan yang perlu dibanggakan. Okey. Antara idea-idea yang boleh diberi ataupun faktor-faktornya dipengaruhi oleh dasar-dasar kerajaan. Dah tentu dasar kerajaan memainkan peranan yang sangat penting nak menentukan Malaysia, kedudukan Malaysia berada di level mana, berada tahap mana dalam kategori berdaya saing dengan negara-negara luar. Okey, apa yang telah dilakukan oleh kerajaan? Okey, dah melalui dasar yang dikubal, okey, yang diwujudkan untuk meletakkan Malaysia ini berkeupayaan berada dengan negara-negara di dunia dalam kategori negara yang paling berdaya saing. Okey, ini contoh-contoh apa yang dimaksudkan dengan dasar-dasar kerajaan menjadi faktor kepada kedudukan ini. Yang kedua, permintaan domestik atau permintaan dalaman. Okey, mempengaruhi arah perkembangan sektor industri. Permintaan domestik, permintaan kita. Okey, permintaan dalam negara mempengaruhi arah perkembangan sektor industri dan tentu pemacu utama pertumbuhan ekonomi negara. Yang ketiga, sumber dalam negara itu sendiri pelbagai. Okay, kita ada macam-macam sumber. Kita kaya dengan sumber-sumber manusia, bahan mentah, modal, ekonomi, infrastruktur yang lengkap, canggih, berkapasiti tinggi, malah setanding seiring dengan infrastruktur di negara-negara maju di dunia. Okey, yang keempat, kewujudan industri hiliran. Kita bukan sahaja menghasilkan bahan-bahan mentah tetapi kita berupaya untuk mewujudkan industri-industri hiliran.
Okey, pelbagai produk dihasilkan berdasarkan bahan-bahan mentah yang ada di dalamnya negara, dan ini dah tentu meningkatkan daya saing negara. Okey, yang kelima, faktor lain iaitu peluang yang wujud. Okey, maksudnya faktor-faktor atau peluang-peluang yang membolehkan daya saing itu dapat berada pada kedudukan yang sangat cantik, iaitu penemuan-penemuan baru, kemunculan teknologi baru, perkembangan politik luar negara dan perubahan dalam permintaan pasar asing bagi membantu industri dalam negara terus berkembang. Okey, itu antara idea-idea untuk soalan yang kelima. Okey, soalan yang keenam. Belakangan ini, pengamalan prinsip integriti kian terhakis dalam kalangan penjawat awam. Situasi tersebut telah menimbulkan pelbagai kesan tertentu. Bincangkan. Okey, nampak isu pengamalan prinsip integriti. Kombinasinya 3, 2 tambah 3. Kenapa? Okey, belakangan ini pengamalan prinsip integriti kian terhakis dalam kalangan penjawat awam. Situasi tersebut menimbulkan pelbagai kesan. Dah tentu kesan negatif sebab prinsip integriti kian terhakis merujuk kepada punca. Okey, kombinasi jawapan 3, 2 tambah 3 tambah 2 atau 2 tambah 3. Maka antara idea-idea yang boleh dikemukakan untuk sebab punca prinsip integriti kian terhakis dalam kalangan penjawat awam, antaranya dah tentu dari segi penghayatan agama dan moral yang longgar. Okey, sekadar mempunyai asas agama yang basic. Okey, asas yang basic. Okey, maksudnya tidak mantap sebab penghayatan tidak ada, tidak mendalami dan menghayati suruhan kandungan ajaran agama, berasa tidak bersalah atau berdosa, tahu bahawa itu salah atau benar, tetapi tidak mempunyai sensitivity bahawa apa yang dilakukan itu sesuatu yang berdosa dan akan dipersoalkan. Itu bagi mereka yang beragama Islam. Okey, yang kedua, penguatkuasaan yang lemah. Okey, penguatkuasaan undang-undang yang lemah, okey, bukan satu halangan, bukan sesuatu yang menakutkan. Okey, penguatkuasaan yang lemah, penguatkuasaan dari segi penjawat awam sama ada termasuklah undang-undang, antaranya undang-undang itu sendiri. Bukan satu halangan kepada penjawat awam untuk bertindak di luar norma insaniah. Denda, hukuman bukan sesuatu yang menggerunkan. Penguatkuasaan kurang dan pemantauan kurang. Okey, sama ada dari segi sistem atau organisasi sesuatu organisasi kerajaan ataupun dari pihak penguatkuasaan. Okey, jadi penguatkuasaan yang lemah. Kemudian yang ketiga, mempunyai ruang dan peluang. Kenapa pengamalan prinsip integriti kian terhakis? Kerana mempunyai ruang dan peluang. Okey, kurangnya pemantauan oleh pihak atasan dan pihak penguatkuasaan, dan sifat pekerjaan itu sendiri memberi atau memudahkan terlibat dengan penyalahgunaan kuasa. Okey, kadang-kadang kemungkinan situasi tersebut yang mendorong berlakunya integriti terhakis. Okey, seperti rasuah dan sebagainya. Yang keempat, menjejaskan kepercayaan masyarakat dan negara, merujuk kepada kesan, kesan negatif apabila amalan prinsip integriti kian terhakis. Dah tentu mampu menjejaskan kepercayaan masyarakat dan negara sebab kita merupakan pelanggan. Masyarakat atau rakyat ini merupakan pelanggan kepada sektor awam. Okey, keyakinan tergugat dan merosakkan imej serta kredibiliti dan menjejaskan keselamatan negara disebabkan oleh integriti terhakis, boleh berlakunya keterisan maklumat, rahsia negara, bocor dan seterusnya, boleh menyebabkan ancaman keselamatan. Okey, seperti sempadan mudah dicerobohi. Okey, seterusnya soalan 7. Sikap individu yang rendah nilai integritinya menyebabkan matlamat kerajaan untuk melahirkan penjawat awam yang berintegriti menemui kegagalan. Dalam hal ini, institusi keluarga berperanan untuk membentuk sikap integriti dalam diri anak sejak kecil. Okey, isunya integriti. Kombinasi jawapan 3 tambah 2 atau 2 tambah 3. Apa dimaksudkan 3 tambah 2 atau 2 tambah 3? Okey, kita lihat. Okey, kata tugas akhir. Sikap individu yang rendah nilai integritinya menyebabkan matlamat kerajaan untuk melahirkan penjawat awam yang berintegriti menemui kegagalan. Sikap individu yang
rendah. Dalam hal ini, institusi keluarga berperanan untuk membentuk sikap integriti dalam diri kanak-kanak sejak kecil. Jadi jelas, kombinasi jawapan 2 tambah 3 atau 3 tambah 2. Okey, KS yang pertama, KS yang kedua. Okey, antara sikap individu yang rendah nilai integritinya, okey, yang dikatakan sikap individu yang menyebabkan rendah nilai integritinya, kurang penghayatan agama dan moral. 2, tekanan hidup. Okey, 3, sikap tamak. Okey, sikap tamak seseorang. Okey, contoh-contoh seperti ini. Kurang penghayatan agama, seperti mana yang isinya lebih kurang seperti sebelum-sebelumnya. Tekanan hidup, pendapatan tetap gagal menampung perbelanjaan, kehendak melangkaui keperluan, mengambil jalan mudah dan singkat untuk mengatasi kesulitan. Okay, sikap tamak jauh berbeza. Tekanan hidup dan sikap tamak, kemungkinan yang ini cukup keperluannya tetapi disebabkan atau didorong oleh ingin disebab berpunca daripada mungkin tuntutan gaya hidup mewah, menyebabkan pendapatan tersebut tidak mampu memenuhi kehendak keinginan yang kata melampaui. Jadi jalan singkat, apa yang perlu, apa yang dilakukannya, penyelewengan rasuah. Mendapat sesuatu dengan mudah, dengan cepat dan dalam jumlah yang begitu lumayan. Seterusnya, langkah-langkah tersebut oleh institusi keluarga. Hanya langkah-langkah oleh institusi keluarga untuk membentuk sikap integriti dalam diri kanak-kanak sejak kecil, iaitu melalui penerapan penghayatan agama dan moral dan menjadi contoh teladan. Jadi tak semua langkah boleh diberi, sebab langkah ini hanya oleh institusi keluarga dan untuk membentuk sikap integriti dalam diri anak-anak sejak kecil lagi. Jelas? Seterusnya soalan 8. Walaupun perkhidmatan di hospital kerajaan sering menjadi pilihan masyarakat, namun pelbagai rungutan tentang wujudnya perkhidmatan yang tidak memuaskan di hospital masih berlaku bincangkan. Fokus soalan, isu soalan iaitu hospital kerajaan. Juga di bawah sektor awam, tetapi hanya fokus kepada hospital kerajaan. Isunya 3 tambah 2 atau 2 tambah 3. Bagaimanakah boleh wujudnya KS 32 2 tambah 3? Kita tengok semula soalan. Walaupun perkhidmatan di hospital kerajaan sering menjadi pilihan masyarakat, namun pelbagai rungutan tentang wujudnya perkhidmatan yang tidak memuaskan di hospital masih berlaku. Jadi di sini jelas menunjukkan bahawa baik buruk ataupun kurang lebihnya hospital kerajaan 32 atau tambah 3, 2 tambah 3, maka kombinasi jawapan atau ada idea yang boleh dikemukakan seperti yang pertama, iaitu kos rawatan murah. Bermaksud kenapa menjadi pilihan? Sebab murah. Contohnya hanya RM1 untuk bayaran pendaftaran dan semua golongan boleh menjadikan hospital kerajaan sebagai pilihan. Yang kedua, perkhidmatan untuk semua golongan rakyat. Tanpa mengira kedudukan sama golongan miskin, golongan menengah dan berpendapatan tinggi, semuanya boleh mendapat perkhidmatan di hospital kerajaan. Yang ketiga, sebab sering menjadi pilihan masyarakat, kemudahannya canggih dan terkini. Malah boleh dikatakan setanding dengan kemudahan di peringkat dunia ataupun setanding dengan negara-negara maju, selesa, kondusif, terbaik, termasuklah dari segi penyediaan ubat-ubatan yang terbaik. Seterusnya dari segi tidak memuaskan, kenapakah masih terdapat pelbagai rungutan? Antaranya masa menunggu yang lama. Tidak dinafikan bahawa perkhidmatan di hospital kerajaan memerlukan masa yang agak lama untuk mendapatkan rawatan. Jadi menyebabkan pesakit dalam keadaan tidak selesa. Seterusnya kerana birokrasi. Memang menjadi satu pihak sektor awam, termasuklah hospital kerajaan, sinonim dengan kerana birokrasi. Pesakit perlu melalui beberapa proses bagi mendapatkan satu-satu rawatan. Proses terlibat ada kalanya di tempat yang berbeza dan ini memberi tekanan. Seterusnya soalan 9.
Pelanggan sering menyuarakan perasaan tidak puas hati terhadap sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan. Oleh itu, tindakan tertentu perlu diambil bagi mengembalikan kepercayaan pelanggan terhadap perkhidmatan kerajaan. Okey, isu sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan. Kombinasi jawapan kenapa 3 tambah 2. Okey, kita tengok soalan. Okey, kata tugas bincangkan berada di akhir. Ayat yang pertama, pelanggan sering menyuarakan perasaan tidak puas hati terhadap sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan. Okey, soalan 8 dan soalan 9 hampir sama, cuma soalan 8 hanya spesifik hospital kerajaan, tetapi yang ini sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan lebih luas. Okey, iaitu sebab sering menyuarakan perasaan tidak puas hati bermaksud kelemahan yang ada dalam sistem penyampaian perkhidmatan yang menimbulkan rasa tak puas hati pelanggan. Okey, kitalah rakyat. Oleh itu, tindakan, langkah tertentu perlu diambil bagi mengembalikan kepercayaan pelanggan. Mengembalikan. Okey, langkah untuk mengembalikan kepercayaan pelanggan terhadap perkhidmatan kerajaan. Maka 2 tambah 3 atau 3 tambah 2. Dan antara idea-idea yang boleh dikemukakan, yang pertama untuk KS yang pertama, perkhidmatan tidak mesra pelanggan. Okay, apa maksud perkhidmatan tidak mesra pelanggan? Seperti ciri-ciri inilah. Sikap sambil lewa, kasar, dingin, suka senyum, layanan tidak memuaskan khususnya di kaunter penyampaian perkhidmatan. Okey, yang kedua, penuh dengan kerana birokrasi. Okey, sama juga dengan tadi, penuh dengan birokrasi. Okey, seolah-olah sinonim dengan imej perkhidmatan kerajaan. Okey, perlu melalui proses kerja pelbagai peringkat dan ini menyukarkan. Okey, yang ketiga, menyediakan perkhidmatan yang mesra pelanggan. Ini dah masuk kepada langkah. Okey, ni langkah. Menyediakan perkhidmatan yang mesra pelanggan antara langkah yang boleh dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan pelanggan. Okey, menyediakan perkhidmatan yang mesra pelanggan. Okey, layanan penuh berhemah, kaki tangan yang cekap mesra, dapat mudah urusan, mudah senyum, air muka yang menyenangkan dan sebagainya. Okey, yang kedua, mempercepatkan proses membuat keputusan. Okey, yang ini balik pada punca tadi. Menyediakan pusat dicadangkan menyediakan pusat membuat keputusan bagi membolehkan perkara-perkara kecil dibuat keputusan segera, penglibatan lebih ramai pihak berautoriti dalam membuat keputusan supaya pelanggan tidak menunggu dalam tempoh yang begitu lama. Dan kelima, meningkatkan integriti anggota perkhidmatan awam. Okey, nilai integriti menjadi amalan atau budaya, penerapan nilai melalui pelbagai program dan aktiviti jadi salah satu rutin harian kepada anggota perkhidmatan awam. Okey, dan soalan terakhir. Sistem penyampaian perkhidmatan awam masa kini berdepan dengan pelbagai cabaran bagi memastikan perkhidmatan terbaik dapat diberikan kepada rakyat negara ini. Huraikan. Okey, isu masih sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan. Namun demikian, isi kombinasi jawapan kehendak soalan 5 tambah 0. 5 tambah 0 apa kehendak soalan? Iaitu cabaran. Sistem penyampaian perkhidmatan awam masa kini berdepan dengan pelbagai cabaran. Cabaran untuk apa? Memastikan perkhidmatan terbaik dapat diberikan kepada rakyat negara ini. Okey, hanya satu KS sahaja iaitu cabaran. Okey, apakah cabaran tersebut? Dan sebagai pelajar pengajian am, pelajar STPM yang mengambil kertas pengajian am dan memang wajib mengambil kertas pengajian am, kamu harus memahami apakah yang dimaksudkan dengan cabaran. Okey, antara idea-idea untuk soalan ini iaitu berlakunya perkembangan globalisasi. Okey, kamu perlu menghuraikan ataupun menyatakan idea dari konteks cabaran. Bagaimanakah perkembangan globalisasi memberi cabaran kepada sistem penyampaian perkhidmatan bagi mewujudkan perkhidmatan terbaik? Okey, disebabkan globalisasi dunia tanpa sempadan, jadi pergerakan maklumat dengan pantas. Okey, ekonomi bersikap terbuka, tahap daya saing kompetitif, kemajuan sains dan teknologi, dan dah tentu penjawat awam perlu pantas, perlu seiring dengan perkembangan globalisasi yang berlaku, tidak berada di takut lama, tidak menjadikan budaya kerja tradisi itu sebagai satu amalan. Yang kedua, perkembangan sains dan teknologi. Ini juga antara cabaran untuk
untuk KS ataupun isu untuk soalan ini. Okey, bagaimanakah perkembangan sains dan teknologi menjadi satu cabaran kerana perkembangan sains dan teknologi memerlukan perubahan corak bekerja. Cara bekerja ditakut lama mendorong pelbagai masalah timbul. Penjawat awam perlu bijak menangkis pelbagai rintangan jenayah cyber. Okey, disebabkan perkembangan sains dan teknologi, ancaman cyber lebih agresif dan memerlukan kebijaksanaan penjawat awam untuk menangkis rintangan jenayah cyber tersebut. Okey, yang ketiga, cabaran ketiga, kualiti perkhidmatan pihak swasta yang lebih baik. Bermaksud dari segi persaingan. Okey, pelanggan ataupun rakyat mempunyai pilihan sama ada untuk memilih sama ada kerajaan atau swasta. Okey. Jadi pihak swasta memberi satu persaingan yang hebat kepada sektor awam, disebabkan swasta selalunya dikaitkan dengan perkhidmatan yang jauh lebih berkualiti, dan sekarang pelanggan lebih bijak untuk membuat pilihan dan lebih berkemampuan. Okey. Yang kelima, cabaran keempat, untuk meningkatkan kompeten penjawat awam. Okey, untuk meningkatkan kompeten, untuk meningkatkan kecekapan penjawat awam juga satu cabaran, disebabkan oleh mungkin mindset, mungkin disebabkan oleh sikap tidak mahu berubah. Okey, berada dalam zon selesa, mewarisi cara kerja zaman berzaman, dan menganggap transformasi itu sesuatu yang menyukarkan, sesuatu yang memerlukan ruang, masa, kos dan sebagainya. Okey. Dan yang kelima, cabaran yang kelima iaitu memenuhi ekspektasi pelanggan. Ekspektasi pelanggan semakin meningkat disebabkan masyarakat sekarang semakin bijak, luas pengetahuan dan lebih cekap dalam penggunaan teknologi, dan mereka sebenarnya mempunyai keberanian untuk menyatakan ketidakpuasan secara terbuka, khususnya melalui alam maya. Maka itu dah dikatakan cabaran. Cabaran ini bukan bermaksud dia punya pengolahan ayat dalam bentuk negatif. Jadi harus berhati-hati apa itu cabaran dari konteks soalan 10 ini. Okey, maka tamatlah perbincangan kita 10 soalan esei berdasarkan soalan-soalan yang terangkum dalam buku Local Publication. Soalan-soalan yang berbaki kita akan sambung dengan slot yang seterusnya. Okey, jadi cikgu akhiri pertemuan kita kali ini dengan slide atau mutiara kata inilah. Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Okey, kamu sendiri boleh buat penilaian apa yang dimaksudkan dengan kata-kata atau mutiara kata oleh Imam Syafi'i. Okey, semoga kita berjumpa lagi, dan latihan atau tugasan susulan okey, lihat dalam Telegram. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye bye.